Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share lagi satu aplikasi yang kita boleh gunakan untuk kelas PDPR kita, iaitu Classkick. Okey, pertama kita cari dulu Classkick. Okey, klikkan Classkick. Okey, siapa yang boleh ada akaun ni, kita boleh sign up dan dia adalah free sahaja. Okey, memandangkan kita adalah cikgu, mestilah kita klik cikgu kan, teacher. Saya biasanya menggunakan akaun Google. Okey, memandangkan saya dah ada akaun Classkick ni. Jadi ada beberapa maklumat yang dah tersedia ada dalam ni. Jadi saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan Classkick. Bila keluar je paparan macam ni, setelah cikgu dah login semua, kita nak create soalan latihan kepada pelajar. Jadi kita boleh klik kepada button tambah di sebelah kanan ni. Okey, kita pilih new blank assignment. Okey, namakan assignment kita tu untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 saya lah. Okey, description dia. Paling senang. Okey, kita pilih subjek dia. Subjek kita ialah computer science. Grade ni biasanya saya akan pilih college saja. Okey, grade kita ni macam tak sama kan. Dan access ni sama ada kita nak untuk pelajar kita saja ataupun kita boleh share kita pulang kepada masing-masing. Jadi kita pilih slide kita yang pertama. Okey, akan keluar satu slide kosong. Biasanya saya akan pilih background kat sini supaya tak nampak bosan sangat dan memudahkan kita. Okey, saya akan pilih ni nampak macam dalam buku latihan sikit kan. So lebih tersusun kalau kita nak tulis tangan ataupun kita nak type. Tapi saya lebih suka type dan sesekali tu je saya akan guna guna pen. Okey, contoh soalan yang saya nak bagi ni. Okey, saya upload dulu sebab soalan ni kena lukis ataupun bentuk jadual. Okey, ni connect dan finish. Okey, nanti apa yang kita nak share tu dah ada dalam muka surat kita ni. Saya ke bawahkan sikit sebab saya nak bagi arahan. Okey, type kan. Okey, tarik di sini. Soalan nombor 1. Contohkan berdasarkan dalam atur Okay, itu contoh soalan. Soalan ni sebenarnya saya nak masuk gambar raja lain. Yang ni macam agak mudah pula. Okey, kita nak atur cara ni. Okey, ini adalah fungsi teks. Satu atur cara. Dalam atur cara ni saya nak pelajar saya kena pasti fungsi tag dalam atur cara berikut. Dia bukan maklumat berdasarkan atur cara.
Lebih kurang macam itulah. Okey, kita bersiap dan kita boleh angkat saja je dah siap. Jadi dia akan auto save. Kita boleh back. Okey, ni kita tengok ni dah siap soalan kita. Jadi kita boleh tekan assign a roster, maksudnya soalan tadi itu latihan untuk pelajar tingkatan 5 berlian kelas saya. And create. Okay, dekat sini cikgu akan nampak class code ni. Class code ni kita boleh copy link ataupun sharekan pada Google Classroom. Okay, sharekan pada Google Classroom. Dan pelajar akan alert dia akan tengok pada Google Classroom. Dan kita klik assign. Itu kalau cikgu share dalam Google Classroom. Tapi kalau tak nak share dalam Google Classroom, kita boleh copy link ni dan kita boleh pastekan dalam mungkin dalam Telegram. Okay, kelas Telegram ataupun WhatsApp pelajar-pelajar kita. Okey, lepas kita dah hantar kerja kepada pelajar kita, kita boleh tengok balik dalam senarai assignment kita. Okey, saya gunakan contoh latihan yang saya baru bagi tadi. Bukan latihan tag, tapi ni pelajar tingkatan 3. Okey, kita tengok macam mana progress. Dekat sini kita akan nampak edit, assign dan juga view work. Jadi kita boleh klik dekat view work ni. Kita nampaklah pelajar mana yang dah masuk. Okey, antara macam ni lah dalam senarai ni. Mungkin dia ada banyak lagi. Okey, kalau cikgu-cikgu nampak ni ada 4 segi yang macam bold ni, ini bermaksud pelajar kita sedang melaksanakan latihan yang kita bagi yang macam tu. Amira is currently here. Maksudnya Amira tengah buat latihan ni. Okey, kita boleh tengok Amira buat latihan. Okey, kita boleh tengok dan mungkin masa dia buat latihan tu kita boleh bagi bantuan. Sebenarnya pelajar-pelajar pun boleh menjawab soalan ni. Kalau dia tak boleh type, dia boleh snap jawapan dia. Okey, dia jawab dalam kertas, kemudian dia snapkan dengan kamera dan boleh paste dekat ruangan jawapan dan soalan yang diberikan ni. Okey, dan kita boleh terus semak. Contohnya macam latihan yang Amira dah buat ni. Kita tengok, kita boleh semak sambil tengok apa latihan yang dibuat, dia lebih jimatkan masa dan kita boleh guide pelajar kita terus. Okay, contohnya macam ni. Ini Amira kan dia tengah buat, dan dia juga tengah live. Jadi saya rasa saya nak marking lah dia punya latihan. Okey. Kita tengok ruang penyimpanan dan pengumpulan data secara berpusat bagi sistem maklumat berkomputer, dipilih pangkalan data. Okey, betul. Simak terus. Fakta yang telah terjadi memiliki makna dan dapat digunakan untuk pelbagai tujuan seperti proses penyelesaian masalah. Okey, betul. Dan yang ketiga, data yang telah diolah atau diproses untuk memberi makna. Okay, betul. Okey, cikgu boleh tukar yang warna-warna pen tu. Okey, boleh tukar je. Okey, lengkapkan catat alih di bawah untuk menunjukkan proses menukar data. Okey, data dikumpul, kemudian diproses dan analisis untuk menghasilkan maklumat. Okey, betul ya ketiga-tiga jawapan. Okey, sistem file manual, sistem file elektronik. Okey, sebenarnya 3 ni, dia kurang lagi 1. Okey, daripada sini sebenarnya kita boleh
Okey, daripada sini kita boleh membantu pelajar kita untuk menjawab soalan. Sama ada kita boleh komen dekat sini. Ni saya cakap Mira, kalau tak nak jawab, boleh angkat tangan atau voice sahaja. Okey, saya terangkan di sini. Contoh dia, saya voice kan. Okey Mira, untuk soalan yang ketiga ni sebenarnya betul lah kamu jawab sistem file secara manual dan sistem file secara elektronik. Tapi soalan tu sebenarnya dia tanyakan sistem dalam pengurusan data komputer. Jadi sistem dalam pengurusan data komputer ni ada 3. Dia bukan saja file tapi ada lagi satu yang kamu belajar. Cuba ingat balik. Okay, nanti dia proseskan kita punya voice. Okey, di sini dapat voice yang kita dah rakam, yang kita bantu pelajar kita. Dia boleh klik dan dia boleh dengar. Okey Mira, untuk soalan yang ketiga ni sebenarnya betul lah kamu jawab sistem file secara manual dan sistem file secara elektronik. Okey, macam itulah. Sampai habis dia akan dengar. Dan dia pun boleh respon balik pada kita. Sama ada dia nak guna voice ataupun pada komen. Kat sini ada dia nak angkat tangan ke kan. Okey, kita terpulang kepada pelajar tu. Okey, kita tengok pada muka surat yang kedua, dia dah mula menjawab. Okey, muka surat 1 dia dah habis jawab, jadi dia pergi ke muka surat kedua. Okey, sebab tu ada Amira is currently here. Okey, dia akan cuba jawab untuk semua. Okey, nampak dia tengah Mubin, Wafa semua sedang menjawab. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.